Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membentangkan sebuah tugasan artikel yang bertajuk Asal-Usul Israel dan Penindasannya Terhadap Umat Islam. Saya Nurul Atikah binti Abdul Manaf dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Syafiqah binti Abdul Qadir, Nur Ain Fatihah binti Zaidi dan Nabila Husna binti Ihsan. Baiklah, kita akan meneliti sedikit tentang sejarah Bani Israel. Okey, apakah itu maksud Israel? Israel bermaksud hamba Allah atau kekasih Allah. Gelaran Israel itu merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam, dan maksud Bani Israel itu merujuk kepada keturunan Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub ini mempunyai 12 orang anak. Dan mereka pada awalnya tinggal di Palestin, tetapi keturunan Bani Israel ini telah berpindah ke Mesir. Dipendekkan sejarah, di Mesir ketika itu diperintah oleh Firaun Rayyan. Ketika itu Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub ini, telah dilantik menjadi Menteri Perbendaharaan Mesir. Jadi mereka keturunan Bani Israel ini telah berpindah ke Mesir disebabkan atas permintaan Nabi Yusuf sendiri, dan mereka ini tinggal dalam keadaan aman damai dan diberikan satu tempat tinggal di daerah Jasan. Okey, selepas itu beralih kepada pemerintahan Firaun Ramses II. Pada pemerintahan tersebut, Bani Israel telah ditindas dengan teruk kerana dianggap menggugat kedudukan kuasa pemerintah di samping sering mencetuskan pemberontakan. Kemudian beralih kepada pemerintahan zaman Firaun Walid. Firaun Walid ini telah bermimpi akan terdapat seorang bayi lelaki daripada Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Jadi dia telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi lelaki. Ketika itu, Nabi Musa akan dilahirkan, tetapi takdir Allah, Nabi Musa ini terselamat, dan pada akhirnya Nabi Musa telah menyelamatkan Bani Israel keluar daripada Mesir dan Firaun mati dalam lautan. Dan ketika itu juga Bani Israel telah mensyirikkan Allah dengan menyembah patung lembu yang dibuat oleh Samiri. Selain itu, Bani Israel juga mengingkari arahan Nabi Musa untuk memasuki Palestin kerana tidak mahu berperang. Seterusnya, kita pergi kepada asal kewujudan negara Israel, dan di sini terdapat beberapa rentetan sejarah dan sebab yang menjadi punca Zionis mula menguasai tanah Palestin, iaitu yang pertama sekali adalah kerana Turki Uthmaniyah telah dikalahkan oleh pihak British, sehingga pihak British telah diberi mandat untuk mentadbir negara Palestin pada ketika itu, dan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah pada ketika itu dalam keadaan yang lemah dan tidak dapat untuk mempertahankan tanah penduduk Islam. Yang kedua adalah kerana Zionis telah berusaha keras untuk mendapatkan bantuan daripada Eropah, sehinggalah mereka berjaya untuk mempengaruhi kerajaan Inggeris, dan kerajaan Inggeris telah pun mengumumkan deklarasi Balfour. Dan selepas sahaja deklarasi ini diumumkan, pihak Zionis secara drastik memaksa golongan Yahudi yang tinggal di Eropah untuk berpindah ke tanah Palestin. Ketiga adalah kerana situasi antisemitisme atau anti-Yahudi yang berlaku selepas daripada Perang Dunia Kedua, dan hal ini telah menjadikan golongan Yahudi ini pelarian dan tiada tempat tinggal yang tetap. Juga setelah berlaku pembunuhan orang Yahudi secara beramai-ramai oleh Nazi, mereka mula menumpukan perhatian untuk membawa pelarian Yahudi ini ke tanah Palestin. Pihak pertubuhan Zionis mempunyai agenda tersendiri untuk mewujudkan sebuah negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestin, dan hal ini dapat dilihat melalui beberapa perancangan Zionis dengan penumpuan mereka kepada 4 perkara, iaitu yang pertama sekali adalah melakukan promosi mengikut kesesuaian tentang penjajahan Palestin melalui sistem pertanian Yahudi dan pekerja industri. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah dengan mewujudkan organisasi dan kerjasama dengan seluruh jentera Yahudi dengan cara menguasai institusi tempatan atau antarabangsa dengan mengikut undang-undang setiap negara. Yang ketiga adalah menguatkan dan meningkatkan kesedaran serta sentimen kebangsaan Yahudi. Yang keempat dan yang terakhir adalah melakukan persediaan untuk mendapatkan pengiktirafan kerajaan jika perlu untuk menjalankan tujuan serta agenda Zionis. Penindasan Israel terhadap umat Islam di Palestin yang pertama ialah merampas negara Palestin secara haram. Tertubuhnya negara Israel pada tahun 1948 adalah satu bukti besar akan kezaliman dan kejahatan orang Yahudi.
Beribu-ribu rakyat Palestin telah dibunuh oleh tentera Israel. Mereka telah membunuh bukan sahaja kaum lelaki tetapi juga kaum wanita, kanak-kanak dan orang tua yang tidak bersalah. Benny Morris, iaitu seorang ahli sejarawan, telah menemui dokumen-dokumen fail yang mendedahkan penggunaan kekerasan oleh Zionis Laknatullah dan pasukan militer Yahudi yang telah melakukan pembunuhan beramai-ramai ke atas orang Palestin semasa peristiwa Nakba. Tindakan tentera Israel ini jelas terbukti telah melanggar hak asasi manusia. Namun, dunia terus membisu dan golongan lemah yang langsung tidak bersalah terus sama menjadi mangsa kezaliman tentera Israel. Perbuatan tentera Israel yang merampas negara Palestin secara haram ini jelas satu perbuatan salah dan bertentangan dengan perintah Allah SWT. Penindasan yang kedua ialah melakukan sekatan terhadap penduduk Palestin di Gaza. Rejim Zionis Israel juga telah bertindak melakukan sekatan terhadap penduduk Palestin di Gaza. Kemasukan barang-barang keperluan harian seperti makanan dan bekalan perubatan telah dicatur. Keperluan asas seperti air bersih dan elektrik juga sukar untuk didapati. Keadaan ini memaksa rakyat Palestin di Gaza untuk menggali terowong bawah tanah bagi penduduk masuk barang-barang keperluan mereka dari Mesir. Bahan-bahan binaan dan yang seumpamanya dilarang sama sekali untuk dibawa masuk kerana dituduh akan disalahgunakan oleh para pejuang Hamas untuk membuat bom dan roket. Sebuah tembok konkrit setinggi 7 meter yang dipasang pagar elektrik juga telah dibina mengelilingi bumi Palestin bersempadan dengan selatan Lebanon yang memburukkan lagi keadaan penduduk di Palestin. Rentetan daripada sekatan yang dilakukan, ramai rakyat Palestin hidup dalam keadaan miskin, tidur dalam keadaan yang lapar dan mangsa-mangsa yang tercedera akibat serangan tentera Zionis Israel tidak mendapatkan rawatan dengan sebaiknya yang akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa. Penderitaan demi penderitaan terus dirasakan oleh penduduk Palestin yang sukar digambarkan oleh kata-kata. Namun, semangat di dalam hati mereka untuk mempertahankan bumi Palestin ini tidak pernah pudar. Penindasan Israel terhadap umat Islam di Palestin yang seterusnya adalah menguasai Masjid Al-Aqsa. Israel masih mengawal Masjid Al-Aqsa dan orang-orang yang dibenarkan masuk ke dalam masjid tersebut ditentukan oleh Israel. Seperti contoh, golongan remaja dan belia tidak dibenarkan solat di masjid. Yang dibenarkan solat di masjid hanyalah golongan lelaki tua dan tidak berupaya sahaja. Selain itu, puluhan tentera Israel mengawal kawasan masjid bersama senampang mereka semasa umat Islam menunaikan solat Jumaat di masjid tersebut. Masjid Al-Aqsa dan Bait Al-Maqdis terus dikuasai oleh Israel semenjak Israel menang perang 6 hari pada bulan Jun 1967 sehinggalah ke hari ini. Kunjungan Masjid Al-Aqsa dikawal dan masyarakat Islam Palestin dan antarabangsa perlu mendapat kebenaran terlebih dahulu dari pihak Israel. Masjid Al-Aqsa juga telah diserang pada 21 Ogos 1969 dan dibakar oleh musuh. Bahagian masjid di sebelah tenggara yang dikenali sebagai Al-Haram turut terbakar. Kemudian, member masjid yang berusia 1000 tahun turut hangus. Masjid itu didatangkan pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi dari Aleppo. Penindasan Israel terhadap umat Islam di Palestin yang seterusnya adalah pembunuhan rakyat Palestin secara zalim. Natijah kebencian dan dendam Israel terhadap umat Islam secara umumnya dan bangsa Arab khususnya mendorong mereka untuk sanggup membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa. Perayaan-perayaan keagamaan mereka juga dimeriahkan dengan upacara menumpahkan darah orang-orang Islam. Seolah-olah upacara mereka tidak cukup syarat tanpa disediakan dengan pembunuhan umat Islam. Salah seorang anggota rombongan daripada Perancis, Robert Brief, telah menyaksikan kekejaman Zionis di Palestin antara 13 hingga 26 November 1990 dan telah merakamkan dalam majalah Al-Humanite. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengajaran yang kita boleh dapati berdasarkan kepada kajian ini, iaitu yang pertama sekali adalah golongan Yahudi ini tidak akan pernah sesekali redha dengan agama Islam, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah sesekali redha kepadamu, wahai Muhammad, sehinggalah kamu mengikuti ajaran mereka. Yang kedua adalah
Golongan Yahudi ini akan sentiasa memungkiri janji sebagaimana kita dapat melihat kepada isu semasa yang baru-baru ini berlaku, iaitu di dalam peperangan Saif al-Quds di antara pihak Palestin dan juga pihak Israel, di mana selepas daripada 11 hari mereka bertempur, mereka mengadakan gencatan senjata daripada kedua-dua belah pihak. Tetapi yang menjadi pemula kepada pengkhianatan gencatan senjata ini adalah daripada pihak Israel. Dan hal ini merupakan satu bukti yang nyata di hadapan mata kita bahawa golongan Yahudi ini sentiasa memungkiri janji mereka. Pengejaran yang seterusnya adalah masyarakat Islam perlu memainkan peranan bagi membebaskan bumi Palestin. Antara peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat Islam seluruhnya ialah dengan memboikot barangan buatan Israel dan Amerika Syarikat bagi menunjukkan rasa sokongan kepada rakyat Palestin yang telah dizalimi Zionis dan sekutunya. Hal ini demikian kerana dengan cara memboikot produk dan segala perkhidmatan mereka, ekonomi musuh mampu dilumpuhkan sekiranya semua masyarakat Islam melakukannya secara konsisten dan berterusan. Antara produk dan perkhidmatan yang wajar diboikot ialah Sprite, Fanta, Sunkist, IBM, Intel, Apple Computers, Kleenex, Kotex, Hush Puppies, Revlon dan Timberland. Pengajaran yang seterusnya pula adalah kesedaran masyarakat bahawa isu Palestin merupakan satu isu kemanusiaan sejagat. Isu Palestin adalah isu kemanusiaan yang melibatkan maruah, nyawa, kehidupan dan kelangsungan insan serta isu yang membabitkan soal integriti wilayah, kedaulatan negara, keselamatan sejagat dan tata cara antarabangsa. Isu Palestin bukan semata-matanya pertumbungan antara agama tetapi ia isu kemanusiaan sejagat. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya rakyat Palestin dinafikan hak mereka untuk menduduki tanah air sendiri. Sebagai natijah, Baitul Maqdis merupakan tanah suci ketiga bagi umat Islam. Oleh yang demikian, kita wajib mempertahankan Palestin dan tidak pernah sama sekali akan rela dengan pencerobohan haram yang dilakukan oleh orang Yahudi ke atas Palestin. Saban hari, penduduk Islam di Palestin terus ditindas dan diancam keselamatan mereka. Sedarlah, musuh-musuh Islam telah bersatu untuk mengalahkan umat Islam dengan merancang pelbagai agenda-agenda jahat yang memastikan umat Islam lemah dan jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Justru itu, sebagai renungan, saya menyeru kepada umat Islam untuk bangun daripada tidur yang panjang. Sudah masanya untuk kita bersatu, bekerjasama atas ikatan akidah Islamiyah dan bangkit dengan mempertahankan bumi Palestin yang tercinta dan memberikan bantuan spiritual, mental dan fizikal kepada saudara-saudara kita di Palestin. Sekian, terima kasih.